Jadi kalau Al-Quran itu sekarang ni kita tak cuba untuk meneliti apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterjemahkan, akhirnya kita duk nampak Quran ni dulu je cerita zaman Nabi je. Sebab tu saya dah sebut dah, sampailah zaman sekarang ni, sampai sekarang bagaimana pokok kufar mereka mematikan semangat jihad. Tak susah pun matikan semangat jihad ni. Sebab umat Islam sendiri terperangkap apabila cerita jihad, cerita zaman Nabi je. Panggil ustaz, cerita bab jihad, ni cerita zaman Nabi, cerita perang Badar, Uhud, Khandaq. Habis-habis sangat cerita zaman sahabat. Last sekali cerita zaman Salahuddin Al-Ayyubi, cerita perang salib. Mana-mana ustaz main cerita jihad di Iraq, jihad di Afghanistan, jihad di Palestin, jihad di Syria, ustaz ni sokong pengganas ni. Kita sendiri terperangkap seolah-olah jihad itu telah mati. Nak cerita jihad dulu lah, sekarang ni cerita dunia ni. Sehingga jutaan umat Islam dibunuh, kita belum lagi menentukan sikap. Kerana ketidakfahaman kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Tak ada sikap lagi. Lantak pi kat hampa lah, hampa nak mati kat Syria, kat Palestin, kat Afghanistan, Afrika Tengah nu kena bunuh, baik pi kat hampa. Aku kat sini boleh main masjid, makan, kira hidup aman, okey. Apa sikap yang perlu ditentukan, yang telah diarahkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Apabila kita gagal untuk menterjemahkan dalam kehidupan dunia sekarang, akhirnya kita tidak faham apa perintah Allah untuk yang sekarang. Hak kita duk faham nu hak zaman Nabi nu. Kita gagal untuk terjemahkan untuk sekarang. Baik. Tak apalah, kita masuk sikit dalam ayat yang lepas ni. Bila puak-puak Yahudi dan munafik ni, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Sebab ayat ni mereka, kita dah bincang dah sikit. Mereka kata kalau benarlah Muhammad itu seorang nabi, kita duk kata kat dia, kita duk buat kat dia, dah tentu kita akan kena azab. Kalau betul lah Muhammad itu betul, dah tentu kita akan kena azab. Tapi sekarang ni tak kena apa-apa pun. Kita dah bincang, Allah jawab apa? Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang akan mereka masuk ke dalamnya. Fabi'sal masir, itulah tempat yang paling buruk sekali. Walaupun di dunia tak kena apa-apa, tapi di akhirat esok akan kena. So sikap ini ada sebahagian orang, yang ni bukan Yahudi je, munafik enggak. Bila dia menentang Islam, menentang agama, saya bila sebut menentang Islam bukan parti politik mana-mana. Sebab orang sekarang di Malaysia khususnya bila menentang Islam, kau menentang parti ni dah. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Bila mereka menentang Islam, menentang para ulama yang benar umpamanya, maka mereka akan rasa tak kena apa-apa pun. Aku duk lawan lama, tak kena apa-apa pun. So orang yang macam ni, dia rasa macam kalau buat salah aja, memang kalau aku salah lah, betul-betul aku salah, lama dah aku kena. Sebab tu ramai yang menulis di Facebook, hatta kalau saya salah, lama dah saya kena dengan Allah. Dia rasa macam tu kan. Orang-orang kita kan, kalau aku salah, lama aku kena panah lintang, tak kena apa-apa pun, dia rasa macam tu. Baik, dalam sebuah hadis yang sahih, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la ahada asbaru ala adha
minallahi azza wa jal yad'una lahu sahibata wal walada wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Tak ada yang lebih sabar dari Allah azza wa jal dalam menghadapi sikap yang menyakitkan. Mereka menisbahkan isteri dan anak-anak kepadanya, namun sungguh dia tetap memberi mereka kesihatan dan rezeki. Baik, kata Nabi, tak ada yang paling sabar melainkan Allah. Allah ni Tuhan Rabbul Jalil. Tuhan Rabbul Jalil. Bayangkan Tuhan ada golongan mendakwa Tuhan ada anak. Allah sabar. Allah maha sabar. Kalau Allah tak sabar, lama dah popok tu kena hak mendakwa bahawa Tuhan ada anak tu, lama dah kena. Tapi depa paling mewah. Jadi golongan yang macam ni kadang-kadang mereka akan lalai. Sama ada yang kafir ataupun munafik, mereka akan lalai. Yang Allah bagi itu atas istidraj. Maka dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu ayat yang lepas kan. Dalam adab dan etika ni kita ambil beberapa adab yang boleh kita belajar daripada ayat-ayat tersebut yang kita bincang yang lepas. Antara adab dan etika dalam Islam ni, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata jika kalian bertiga, yakni 3 orang, 2 orang antaranya tidak boleh berbisik-bisik atau mengadakan perbicaraan rahsia di depan orang yang ketiga, hingga orang ketiga itu datang, orang yang boleh ia ajak untuk bercakap. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Umar. Dia tahu Abdullah bin Umar ni satu ketika dia duk bincang-bincang dengan seseorang, kemudian datang orang lain nak berbisik dengan dia. Kemudian dia pergi cari orang lain yang keempat supaya dia sembang tadi ni ada teman. Dia tak mau bila dia bercakap dengan seorang, hak orang ketiga ni bisik dengan dia, hak seorang nanti terasa. Dalam Islam ni dia diajak sampai nak jaga orang lain, perasaan orang lain, sampai macam tu sekali. Tak mau nanti sangka buruk, tak mau nanti bermasa muka. Baik, kita masuk ayat yang ke-11. So yang utama hari ini adalah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, ayat ni Allah kata apa? Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang diberi ilmu beberapa darjat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik. Sebab turun ayat ni, Ibnu Abi Hatim dia meriwayatkan daripada Muqatil bahawa ayat ni turun pada hari Jumaat. Waktu tu di masjid Nabi ada beberapa orang ahli Badar yang baru sampai.
Ahli Badar ni seperti mana yang kita tahu, Ahli Badar ni dia istimewa. Istimewa. Nanti kita cerita sikit tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Dia salah seorang Ahli Badar. Bila Ahli Badar ni dia main, kemudian tempat waktu tu dah sempit. Ruang Ahli Badar nak duduk tu tak ada. Lalu orang-orang yang dalam tu dia tak bagi ruang pada Ahli Badar. Padahal Ahli Badar ni dia istimewa. Kemudian lalu Rasulullah minta beberapa orang dengan jumlah yang sama dengan jumlah Ahli Badar yang datang tu, supaya berdiri dan memberi tempat kepada Ahli Badar. Lalu orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk bagi tempat pada Ahli Badar tu, mereka rasa macam tak puas hati. Lalu turun ayat ni. Baik, adapun tentang Ahli Badar ni, Hatib bin Abi Balta'ah, ni nak cerita sikit tentang Ahli Badar. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni berlaku, ada hadis dalam riwayat Bukhari, hadis yang agak panjang. Kisah tentang apabila nak berlakunya Fathu Makkah. Nabi telah menyusun dan merancang untuk masuk ke Makkah. Lalu apabila Nabi nak masuk ke Makkah, Nabi buat perancangan bersama sahabat. So perancangan ni rahsia, sangat rahsia. Hatib bila tahu perancangan Nabi, dia telah menulis surat kepada keluarga dia yang ada di Mekah. Dia tulis surat ni kira untuk keluarga dia ni berhati-hati lah. Tak mau nanti bila tentera Islam masuk, keluarga dia juga turut terlibat ke apakah, nanti kena bunuh. Dia tak berniat untuk khianat, tapi perbuatan dia tu seolah-olah khianat. Kerana rahsia ni Nabi jaga sungguh. Kalau rahsia ni sampai kepada penduduk Mekah, plan untuk pembukaan Mekah ni dia tak jadi. Nabi jaga kerahsiaan tu. Bila dia tulis surat, dia upah seorang perempuan untuk hantar surat ni pada keluarga dia di Makkah. Lalu Nabi dapat tahu, Allah bagi tahu. Bila Nabi dapat tahu, Nabi perintahkan pada Sayyidina Ali dan Miqdad, suruh pergi cari ke Raudatul Khakh, satu kawasan nama dia Khakh. Suruh pergi cari kat situ. Lalu Sayyidina Ali dengan Miqdad menunggang kuda dengan lajunya menuju ke situ. So perempuan ni memang dalam perjalanan dia berhenti kat situ. Bila sampai di situ, Sayyidina Ali dengan Miqdad ni dia tengok ada seorang wanita. Jadi inilah yang Nabi bagi tahu tu. Dia ni ada bawa surat Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu bila tanya pada perempuan tu tak mengaku. Kan? Perempuan tu tak mengaku. Dia kata, aku tak bawa utusan apa-apa pun. Maksudnya tak ada surat apa-apa lah. Bila dia tak mengaku, akhirnya Sayyidina Ali, dia mustahil Rasulullah berbohong. Maksudnya yang berbohong siapa? Perempuan ni. Lalu Sayyidina Ali ugut dia. Sayyidina Ali kata, aku bersumpah atas nama Allah, Rasulullah tidak pernah berdusta. Demi Allah, engkau keluarkan surat itu ataupun aku telanjangkan kamu. Kenapa Sayyidina Ali berani cakap macam tu? Bukan sahaja anak-anak telanjangkan. Kenapa Sayyidina Ali berani cakap macam tu? Sebab Rasulullah tak mungkin berdusta. Jadi dia ugut perempuan tu. Perempuan tu bila dia dengar ugutan tu, dia bawa keluar surat daripada sanggui ni, rambut dia. Bila dapat surat tu, Sayyidina Ali dengan Miqdad ni balik pergi jumpa Rasulullah.
bagi pada Rasulullah. Bila dibuka surat tu, didapati dalam surat tu daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Memang Hatib tulis surat tu. Dalam surat tu antara yang ditulis adalah pergerakan Rasulullah daripada Makkah ni, daripada Madinah akan menuju ke Makkah. Lalu Rasulullah panggil Hatib. Rasulullah panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Bila Rasulullah tanya sebab, Hatib dia jawab, jangan hukum aku wahai Rasulullah. Demi Allah sesungguhnya aku ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak keluar daripada agama dan tidak pula menukar agamaku. Hanya aku seorang saja. Maksudnya cerita dia macam ni. Nak bagi faham senang kan. Dia bagi tahu dia bukan nak khianat, dia bukan nak keluar daripada agama, tak tukar agama pun. Dia kata keluarga dia ada di Mekah. Jadi kalaulah nanti tentera Islam masuk Mekah, dia khawatir apa-apa akan berlaku pada keluarga dia. So langkah berhati-hati, dia pun tulis surat. Tujuan dia adalah kalau keluarga dia dapat, kaum keluarga dia dapat surat tu, mereka duduk diam lah, supaya jangan terlibat. Kalau terlibat nanti kena bunuh. Itu hasrat dia. Tetapi perbuatan tu tetap salah. Perbuatan tu tetap salah. Kan? Baik. Lalu ketika itu ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bila dia dengar Hatib jawab macam tu, dia kata, wahai Rasulullah, bagi aku pancung dia ni. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dari satu sudut, iyalah. Dari satu sudut kalau kita tengok kan, perancangan ketenteraan ni bukan main-main. Kalaulah orang tentera ataupun di Mekah dapat tahu, tentera Islam duk anggap yang tu masih rahsia, sedangkan mereka dah prepare dah. Apa akan jadi? Ramai tentera Islam akan mati. Nampak tak? So maksudnya kerahsiaan tu penting. Maksudnya bagi maklumat walaupun pada kaum keluarga di Mekah tu salah. Sebab tu Sayyidina Umar dia ada asasnya, dia tahu, wahai Rasulullah, bagi aku pancung dia ni. Dia khianat pada Allah dan Rasul. Lalu Rasulullah jawab, innahu syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jal ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lalu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, sungguhnya dia ni termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar. Yang Sayyidina Umar kata, bagi pada aku nak pancung ni sebab dia khianat pada Allah dan Rasul. Nabi kata, jangan lagi, dia ni ahli Badar, dia terlibat dalam perang Badar. Apakah engkau tahu bahawa Allah telah melihat yakni ke dalam hati orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar? Lalu dia berfirman, lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampunkan kalian. Riwayat Imam Bukhari. Maksudnya ahli Badar ni dosa mereka diampunkan. Ahli Badar ni confirm syurga. Semalam saya ada kuliah, saya cerita tentang ahli Badar ni. Salah satu daripada keistimewaan ahli Badar ni, ialah di ketika orang tak ramai lagi terima Islam, mereka terima Islam, bahkan mempertahankan Islam dengan darah dan nyawa mereka. Itu antara yang istimewanya ahli Badar. Mereka golongan awal. Saya bagi contoh. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab walaupun Khadijah dah wafat, tapi Rasulullah selalu duk cerita tentang Khadijah.
Aisyah dia cemburu. Dia kata, bukankah Allah telah menggantikan kamu yang lebih baik daripada dia? Maksudnya Aisyah lah kan. Bukankah Allah telah gantikan lebih muda dan lebih baik daripada dia? Nabi kata, demi Allah tidak. Kemudian yang Nabi kata, sebab apa Khadijah itu takkan sama? Sebab Nabi sebut di ketika semua orang tolak aku, Khadijah menerima. Di ketika semua ingkar, Khadijah telah membelanjakan seluruh hartanya. Maksudnya istimewanya itu dari sudut ketika sukarnya Islam, orang tolak, orang tak mau, dia berjuang. Dia paling hebat. Sebab tu ahli Badar ni orang pakat tolak belaka, depa perjuangkan Islam, masuk Islam, perjuangkan Islam, pertahankan Islam dengan darah dan nyawa. Maka mereka golongan istimewa. Istimewa ahli Badar ni sehinggakan mereka diampunkan oleh Allah semua dosa-dosa mereka. Hatta perbuatan ni berat ni. Kalau kena kat orang lain bukan ahli Badar, boleh jadi ia akan dihukum dengan hukuman yang berat. Tapi oleh kerana dia ahli Badar, maka Nabi sebut, bila Nabi sebut begitu, maka Sayyidina Umar pun menangis. Sayyidina Umar ni, dia orang yang, kalau kita belajar tentang sirah, Sayyidina Umar ni memang orang yang tegas, garang. Bahkan dia punya tubuh pun, postur tubuh dia ni pun, kalau kita baca tentang Sayyidina Umar, dia tegap. Orang tengok dia pun tengok risau. Jadi Sayyidina Umar, kalau kita zaman sekarang kira mungkin dia ni jangan main, dia orang utara kata kahak kan. Dia ni memang kahak sungguh ni. So kalau orang yang macam tu, karakter dia, ada nak menangis depan orang? Tak mungkin. Tapi Sayyidina Umar bila sebut macam tu, Hatib ni ahli Badar. Hatib ni ahli Badar. Allah dah ampunkan dosa dia. Sayyidina Umar menangis. Beza tu. Kita kalau kahak, aku tobat, aku tak menangis dia siap declare lagi. Tapi tidak pada Sayyidina Umar. Apabila kebenaran itu datang, air mata dia akan tumpah. Ini Sayyidina Umar. Baik. Kemudian setelah Allah melarang orang beriman melakukan bisik-bisik, kita bincang ayat tentang bisik kan, secara rahsia bersama dengan orang lain. Bisik yang dilarang kita bincang dulu adalah berbisik tujuan melakukan dosa, tujuan melakukan permusuhan, yang tu tidak dibenarkan sama sekali. Adapun bisik untuk tujuan kebaikan, dia perlu ada etika dia. Kita dah bincang kan. Kalau bisik untuk dosa, tak boleh langsung. Bisik untuk permusuhan, tak boleh langsung. Setelah itu, Allah dah cerita dalam ayat tersebut, kerana perbuatan bisik-bisik ni akan menyebabkan permusuhan sesama manusia. Boleh jadi bermusuh, boleh jadi masam muka, boleh jadi sakit hati. Lalu Allah memerintahkan pada mereka sesuatu yang boleh memupuk rasa kasih. Ni hubungan ayat. Kadang-kadang bila kita baca terjemahan, kita rasa macam ayat ni cerita lain, hak ni cerita lain tak? Kita rasa macam tak ada hubungan. Tapi bila kita tengok dalam tafsir, baru kita nampak, oh ini hubungan dia. Contoh, ayat sebelum ni cerita bab bisik. Ayat selepas tu cerita idza qila lakum tafassahu fil majalis
Fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila diminta kepada kamu untuk melapangkan majlis, hendaklah kamu lapangkan. Apa kaitan bisik dengan hak lapangkan dalam majlis ni? Kita tak nampak. Sehinggalah para ulama tafsir mengaitkan antara kedua ayat tu, kesinambungan antara kedua ayat tu. Kalaulah berbisik-bisik boleh menyebabkan permusuhan, masam muka, sakit hati, Allah datangkan ayat selepas itu yang boleh mempertautkan kasih sayang antara sesama orang beriman khususnya. Baik. Dalam ayat ni bila Allah sebut, wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan dalam majlis, fil majalis, majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan padamu. Ayat ni mengikut ulama tafsir, ayat ni bersifat umum. Maksudnya apa saja majlis orang Islam berkumpul untuk tujuan kebaikan, ia dikira termasuk dalam majlis-majlis yang disebut dalam ayat ni. Sama ada dia kata majlis itu majlis ilmu, majlis zikir, majlis hari Jumaat, majlis hari raya, apa saja. Majlis tu majlis baik. Termasuk. Maksudnya kalau disuruh untuk lapangkan, kena lapangkan. Contoh hari Jumaat, hari Jumaat dah penuh dah, tapi depan ni ada nampak macam renggang je. Ni kira bukan PKP lah. Ni hak duk rapat-rapat ni kan. Isu PKP ni tertolak dulu. Ni kira untuk duk rapat-rapat dalam masjid kan. Baik. Kalau kata imam tengok ataupun AJK masjid ke apa kan, yang jaga masjid, dia tengok orang belakang tu ada lagi tak masuk ni. Dia kata, tuan-tuan ni tolong rapat, had belakang tu mai ke depan sebab ada lagi yang tak boleh masuk. Kena ikut. Tapi ada orang dia tak peduli. Dia tak peduli. Perintah ni Allah datangkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Maksudnya yang sahut panggilan tu orang beriman. Tuan-tuan, ayat-ayat bila Allah memanggil orang beriman ni bukan ayat biasa. Saya bagi contoh. Saya kata, ni AJK masjid mai depan ni. Siapa yang akan mai depan? AJK masjid. Hak bukan AJK masjid duk relax, aku bukan AJK masjid. Aku bukan AJK masjid, buat apa aku nak pergi depan? Nampak? So bila Allah panggil, wahai orang beriman, orang yang mengaku, yang merasakan dirinya beriman akan menyahut panggilan Allah tersebut. Kan? Baik. Jadi bila Allah panggil wahai orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, apabila diminta kepada kamu untuk lapangkan majlis, hendaklah kamu lapangkan. Ataupun mungkin yang umum tu tok siak ah. Dia tu tok siak nak marah aku. Tak, kita ni bukan ikut perintah tok siak tu. Tok siak tu cuma sampaikan je. Yang suruh lapangkan majlis ni siapa? Allah. Maksudnya kalau kita dah diperintahkan untuk lapangkan, untuk rapat, tak mau juga, hak kita langgak tu bukan hak arahan tok siak tu. Kita langgak siapa? Allah. Hak tu kita tak sedar. Sebab Allah yang perintahkan, bila diminta lapangkan, lapangkanlah. Kan? Dah ada depan kosong, apa nama, kata had belakang tolong mai depan.
Dia duduk belakang, aku duduk relax, sandang kat dinding belakang, dia kata, lambat di depan lah. Siap macam tu Dia kena lapangkan majlis apa saja, bukan dalam masjid lah. Kan? Kita pergi rumah orang ada majlis ke apa kan, dia buat kenduri akikah ke apa kan, ada duduk motor 2-3 lagi kat luar tak dapat masuk. Tuan-tuan main rapat sikit ni, ada yang tak boleh masuk, kena main rapat. Kena main rapat. Baik. Apabila kita rapatkan tu, adapun kalau kita tengok dalam hal ni, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, Rasulullah baginda bersabda, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi fayajlisa fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Kata Nabi, janganlah seseorang minta untuk seseorang itu bangun lalu dia duduk di tempat itu. Dia tak boleh, dia pergi, hang bangun, orang tu bangun, dia duduk kat situ. Yang boleh minta tafassahu, lapangkan, minta laluan, yang tu boleh. Baik. Kemudian Ar-Razi, ni penting. Ar-Razi menjelaskan sikit ni. Dia kata, yafsahillahu lakum, nescaya Allah akan memberi kelapangan kepada kamu, adalah bersifat mutlak untuk setiap hal yang mana manusia meminta kelapangan di dalamnya, berupa tempat, rezeki, dada, kubur dan syurga. Apa istimewa bila diperintahkan kita lapangkan majlis, kita buat? Apa istimewa? Kan ayat ni, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila kamu diminta untuk lapangkan tempat dalam majlis-majlis, lapangkanlah. So apa istimewanya? Yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan bagi kamu. So adakah ayat ini menyebut Allah akan lapangkan tempat bagi kamu? Tak. Ayat ni umum. Sebab tu Ar-Razi dia menyebut keumuman ayat ini menyebabkan Allah boleh lapangkan dalam semua urusan kita. Bila orang kata ni bangun, tolong ni mari ke depan ni, kita pun bangunlah, mari ke depan, nak lapangkan, kesian orang belakang tak dapat tempat lagi kan. Kita bangun buat macam tu, kita lapangkan, Allah akan lapangkan untuk kita dalam banyak hal yang Allah boleh lapangkan. So hal yang macam ni, dia kata ayat ini menunjukkan bahawa setiap orang yang mahu memberikan keluasan, kelapangan, membuka lebar pintu-pintu kebaikan dan kenyamanan pada para hamba Allah, yang juga berkenaan membuka lebar kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat untuknya, tidak semestinya ada seseorang yang membataskan ayat ini hanya pada konteks memberikan kelapangan dan keluasan dalam majlis sahaja. Akan tapi yang dimaksudkan dari itu, memberi kelapangan dan keluasan di sini adalah memberi kebaikan kepada orang Islam yang lain dan masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Sebab tu Rasulullah bersabda, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa yang memberi kemudahan, kelapangan dan bantuan kepada seseorang yang dalam kesusahan, Allah akan memberinya kemudahan dan kelapangan di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong seorang hamba selagi ia mahu menolong saudaranya. So ada kaitan dengan hadis ni. Maksudnya yang kata kita bagi ruang ni bukan dalam majlis tertentu saja. Dia kata boleh juga dalam semua urusan. Bila kita memudahkan orang, Allah akan memudahkan kita, Allah akan melapangkan kita. Saya bagi contoh. Susah nak bagi contoh kat Perlis ni sebab tak jam. saya di KL kan. KL ni kalau banyak tempat lah. Nak keluar simpang, terutamanya waktu puncak. Saya duk memandu di Perlis ni aman sungguh.
Cuma orang Perlis ni bila dia nak masuk simpang kan, dah tunggu habis kereta baru dia masuk. Oh, sopan santun sungguh. Sebab dia tak biasa dengan nak kena cepat. Kalau tak masuk cepat, dia tak ada peluang. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi tengok orang KL, orang Penang, dia beza. Beza kan. Kena masuk cepat. Tak masuk cepat, memang tak ada peluang nak masuk. Nak tunggu 2 minit lagi hak baris panjang. Okey, dalam ketika itu, kita katalah duduk di simpang. Jam teruk. Waktu tu kita harap orang bagi double klik lampu, dia berhenti dia bagi kita laluan. Kita harap yang tu. Kan? Kita harap yang tu. Kan? So kalau orang bagi laluan, kita Allahu Akbar. Sonok. Dia telah memberikan kelapangan pada kita. Baik. Apa kata kita pula, kan? Walaupun bukan kat KL lah, mungkin kat Perlis ada ketika kan, macam tu, kita tengok orang ni susah nak keluar ni. Kita pun bagi double klik lampu tu, kita berhenti sikit, kita bagi dia keluar. Kan? Elok kita bagi dia keluar je, dia tak angkat tangan, kita tak haram sungguh. Aku tolong dia, haram tak angkat tangan pun tak. Kan? Angkat tangan pun tak. Baik. Saya dulu masuk muda-muda lah, ni tak apa anak muda lah. Dulu kan, asal nak marah tak? Orang dah tolong, paling kurang terima kasih lah. Yang angkatlah tangan, bukan suruh keluar terima kasih. Tak pasal naik kereta sama-sama kan. Dia pun naik kereta, kita pun naik kereta. Angkat tangan tu lambang terima kasih lah. Tapi bila kita duk fikir balik, tengok apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tak perlu pun. Kan? Had nilai terima kasih dia tu tak senilai dengan RM1 pun. Kalau dia tak ucap terima kasih pun, ataupun dia ucap terima kasih pun, kita tak dapat apa-apa pun. Yang akan kita dapat daripada siapa? Allah. Yafsahillahu lakum. Allah yang akan melapangkan untuk kamu. Begitu juga kita tak harap hari ini kereta biru WCA 6 contoh kan, aku tolong hang. Kita dah harap dia tolong kita pula. Rugi lah. Kesempatan itu hanya sikit. Kerana Allah yang maha berkuasa boleh melapangkan kita dalam semua hal. Hari ini kita lapangkan orang untuk masuk simpang. Esok Allah lapangkan kita dalam urusan sekolah anak kita. Tak ada kena-mengena pun. Tapi Allah boleh lapangkan. Kita pergi ke shopping kompleks, orang pusing 5 kali dah. Cari parking tak jumpa. Kita lalu-lalu, Allah takdirkan, Allah gerakkan orang tu, waktu tu, saat itu dia keluar, kita boleh masuk. Allah lapangkan. Bukan orang hak kita bagi kelapangan tu, Allah gerakkan orang lain. Kita lapangkan dalam majlis. Imam Ar-Razi dia sebut, Allah boleh lapangkan kubur kita. Kita lapangkan orang dalam majlis, Allah boleh lapangkan dada kita, tenang. Allah boleh lapangkan rezeki kita. Allah boleh lapangkan dalam semua urusan. Dengan hanya satu perkara kecil, kita melapangkan orang lain. Tak rugi pun. Permudahkan urusan orang lain, Allah akan melapangkan urusan kita. So dalam hidup kita ni, sebab kan Nabi sebut, siapa bagi kemudahan, kelapangan, bantuan pada orang susah. Kita tahu dia susah-susah ni tak semestinya miskin je. Kita jangan letak susah adalah miskin, tak. Dia susah nak pi KL, nak hantar anak dia, tak ada kenderaan, dia tak ada apa-apa kesusahan lah. Kita tengok dia ni nampak macam perlu ni, kita pun tolong. Tolong berpada-pada. Kan? Kita nampak dia ni memang okey, kita pun tolong. Bila kita tolong, Nabi sebut Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan bukan saja di dunia, bahkan di akhirat.
Untung tak orang yang memudahkan orang lain? Untung. Untung tak orang yang tolong orang lain? Untung. Saya bagi contoh lain. Last. Kita jalan, tiba-tiba di jalan tu ada kayu duk melintang. Kita pun katalah naik motor, berhenti motor tepi, tahan sat orang. Kita pun ambil kayu tu, buang kat tepi. Ataupun batu. Baik. Kita mudahkan urusan orang lain tak? Bukan saja mudahkan urusan orang lain, kita buang mudarat yang bakal menimpa orang lain. Oh, lagi besar tu. Ada orang, contoh dia bawa motor, ada batu besar, dia dapat mengelak. Oh, baik aku mengelak. Lepas tu dia jalan. Orang lain, dia tak fikir. Tu kira nasi embar. Orang hak macam ni, sekali tiba-tiba dia balik rumah, lepas sejam, dia dengar ada orang jatuh motor langgak batu. Orang hak jatuh motor langgak batu tu bapak dia macam. Kalau macam itulah agak-agak tadi ni dia berhenti tak buang batu tu? Mesti dia berhenti lah. Mesti dia berhenti. Tapi kenapa mesti bapak sendiri je? Kalau orang lain? Tuan-tuan, saya pernah tengok di video di Facebook, ada anak muda, geng-geng mat-mat motor ni, kat highway dia angkat tayar lori hak melintang kat jalan tu, buang. Kita mungkin anggap benda tu biasa, tapi kadang-kadang mungkin kita sendiri tak mampu buat apa yang mereka buat. Boleh jadi dengan keikhlasan mereka buat macam tu, teringat nanti orang kalau langgar, orang tu akan, mungkin itulah sebab Allah bagi syurga pada mereka. Mungkin. Kita pun tak tahu apa amalan kita yang paling ikhlas, yang Allah tengok amalan kita. Mereka buat tu tak ada siapa tengok pun, tak ada anugerah apa pun, cuma orang ambil video pada jauh. Jadi tuan-tuan, dalam dunia ni bagi mudah orang. Nampak orang susah, kita pun permudahkan susah orang, kesulitan orang tu, nanti yang akan balas siapa? Allah. Kalau Allah balas, Allah kuasanya maha luas, yang Allah boleh membantu kita dalam semua urusan. Kan? Baik. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang. So masih lagi dalam ayat ni, kita akan bincang lagi ayat ni, ayat 11 kan. Kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.